hajat di hati sungguh nak pergi umrah. Saya kata 2022, ya Allah, nak sangat pergi umrah. Betapa Allah mendengar rintihan hambanya. Last minute Allah makbulkan hajat, permudah urusan, boleh pergi umrah masih dalam tahun 2022. Maka berangkatlah saya dengan suami pada tarikh 30 hari bulan 12. Pergi sana dalam keadaan mengandung hampir 8 bulan. Sebelum pergi kita berasa ni takut ini jadi susah. Rupanya asbab mengandung, asbab anak ini Allah mudahkan belaka. Allah mudahkan semua urusan yang saya kira, ya Allah, kalaulah bukan Allah yang bantu maka saya tak mampu. Pertama sekali, kita nak ubah hidup kita ataupun kita nak azam jadi orang yang lebih baik, iaitu kena usaha bagi ada rasa suka solat. Hari ni berapa ramai kita malu untuk nak tanya orang pasal sembahyang. Bahkan malu untuk nak suruh orang yang alim, tolong tengok Ustaz, saya sembahyang betul ke tak? Yang duk sembahyang 30 tahun, 40 tahun ni betul ke tak? Maka hari ni 2023, kita sebagai orang perempuan, kita perlu azam yang kuat untuk kita kualitikan solat kita. Kerana solat adalah tiang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, kullu ni'matin minallahi masyaallah. Raditu billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam sebagai cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnianya Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Allah memberikan kita nikmat kesihatan. Allah memberikan kita nikmat peluang untuk kita berada di dalam majlis ilmu di pagi yang barakah hari Jumaat. Allah memberikan kita pelbagai nikmat yang tidak terhitung, sehingga terkadang kita lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memakbulkan hajat-hajat kita yang terlalu banyak. Allah memberikan kita banyak sangat nikmat dan rahmat dan barakah, yang mana sekiranya kita hitung dan kita renung, maka kita terkadang berasa, ya Allah, kami ni insan yang banyak dosa, ya Allah. Kami ni insan yang lalai, ya Allah. Kami ni insan yang banyak kesilapan, ya Allah. Walaupun kami insan yang banyak dosa, banyak kesilapan, tetapi tak kala kami meminta kepada Engkau, ya Allah, Engkau ampunkan, Engkau tunaikan hajat kami, ya Allah. Maka sebab itu kita kena banyakkan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka sebab itu orang yang sentiasa mengungkapkan dengan penuh rasa syahdu yang teramat sangat dengan ungkapan terima kasih, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, maka segala nikmat yang dia dapat Allah akan tambahkan. Tak kala dia berterima kasih dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala nikmat yang dia dapat Allah akan tambahkan. Maka sebab itu tidak pelik kita lihat orang yang ada rezeki, dia ditambahkan rezeki.
Orang yang ada tenaga dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesihatan yang baik dan lebih baik. Orang yang ada masa ditambahkan pula masanya dengan lebih berkat asbab dia terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan bukti kita berterima kasih kepada Allah yang teramat sangat dengan kita mencari masa sedikit untuk berada di dalam majlis ilmu, yang mana inilah disebut taman-taman syurga, yang mana semua orang yang masuk di dalam taman syurga ini, tak kala keluarnya seseorang daripada majlis ilmu, maka tidaklah keluar orang itu melainkan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa silapnya. Maka bila mana masuk saja dalam majlis ilmu, kata Nabi SAW, walaupun orang itu banyak dosa macam mana pun, kata Nabi, tak kala dia masuk saja dalam majlis ilmu, Allah akan ampunkan segala kesilapannya. Maka sebab itu bila kita lihat orang yang suka mengaji, bila kita lihat orang yang suka pada majlis ilmu agama ini, orang itu kehidupannya akan berubah sedikit demi sedikit. Orang itu akan dilihat, kita akan nampak di zahir peribadinya akan berubah menjadi baik dan lebih baik. Bahkan masanya menjadi berkah, kehidupannya menjadi berkah, umurnya menjadi berkah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita punya usaha untuk masuk majlis ilmu, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baru Sungai Lalang yang menganjurkan program yang cukup bermanfaat. Yang mana kalau kita tengok tentatif program bukan keleng-keleng, daripada pagi sampai malam, maka semuanya akan mendapat saham akhirat asbab menganjurkan program yang cukup bermanfaat. Jadi sebelum kita nak kupas kita punya kuliah duha kita hari ini, saya nak tanya juga khabar. Apa khabar orang-orang Sungai Petani sini? Orang Kedah, orang Malaysia. Kita tak boleh sebut Kedah saja, sebab di Kedah pelbagai negeri, yang mana pelbagai penduduk. Subhanallah. Jadi rasa lain pula cakap noh. Saya baru balik umrah. Pergi umrah dalam keadaan mengandung hampir 8 bulan. Sebelum nak pergi tu, subhanallah, fikir ni macam-macam. Orang kata, Ustazah jangan duk pi ni 8 bulan segi beranak. Takut tak takut? Takut. Orang kata lagi ni, kita ni nak pi ni macam-macam ni. Takut tak sihat. Kena guna tenaga banyak, takut susah. Maka saya pun merenung, saya kata, ya Allah, hajat di hati sungguh nak pi umrah. Saya kata 2022, ya Allah, nak sangat pi umrah. Nak pi pun duk sebut dalam hati ni bulan 11 hujung dah. Betapa Allah mendengar rintihan hambanya walaupun di hujung bulan 11 ni. Dah lewat sangat dah. Tanya sana sini semua penuh. Dah lewat sangat. Last minute Allah makbulkan hajat. Permudah urusan. Boleh pergi umrah. Masih dalam tahun 2022. Maka berangkatlah saya dengan suami pada tarikh 30 hari bulan 12. Pi sana dalam keadaan mengandung hampir 8 bulan. Sebelum pi kita berasa ni takut ini jadi susah. Rupanya asbab mengandung, asbab anak ini Allah mudahkan belaka. Allah mudahkan semua urusan yang saya kira, ya Allah, kalaulah bukan Allah yang bantu maka saya tak mampu. Apa yang kita nak kongsi ialah ketika mana kita ni seorang hamba yang bergantung harap hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
Ketika kita bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada dalam hati kita, kita gantung, kita harap pada makhluk, maka segala urusan kita Allah akan mudahkan semuanya. Sebab itu bila kita hidup di atas dunia ini, kita tidak perlu takut. Walaupun orang boleh buang kita, walaupun orang boleh zalimi kita, walaupun orang boleh buatkan kita menangis, ketika mana kita hidup di atas dunia ini, kita bergantung harap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak perlu risau kerana Allah Maha berkuasa. Dan ketika kita hidup di atas dunia ini, kita tak perlu takut dengan kesusahan ataupun kemiskinan. Kerana kenapa nak takut sedangkan kita ada Tuhan yang Maha Kaya? Maka respi-respi ini sunnatullah, respi-respi yang membantu motivasikan diri kita untuk kita melayari kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Kita melayari kehidupan ini dengan penuh ketakwaan dan kuat semangat kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa saya sebut macam ni? Sebab saya lihat di hadapan saya para wanita yang mana di akhir zaman hari ini wanita dihimpit dengan pelbagai tekanan emosi. Wanita diuji cabaran kiri, kanan, depan, belakang. Yang kalau kita kata kita ini wanita, siapa yang tak sedih bila kita melihat kaum hawa kita diuji sedemikian rupa? Bila kita kata kita ni wanita, bila kita dengar sahaja wanita-wanita kita ditindas dan dizalimi, siapa yang tak rasa sedih? Bak kata cubit paha kanan, paha kiri pun turut rasa. Inilah zaman kita hari ini. Zaman yang wanita itu perlu kuat emosinya, perlu kuat pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi sikit sebanyak supaya kita merenung betapa kita hidup di atas dunia yang sedang tenat. Yang mana waktu pergi umrah pun dengan keadaan kita lihat tanda-tanda akhir zaman yang Nabi SAW sebut pun dah muncul semua. Kehidupan yang mana di padang pasir yang asalnya tandus, kering kontang, kini pembangunan naik, maju, dan kini tumbuh-tumbuhan yang dulunya kering dan sekarang tumbuh menghijau. Semua bukti yang Nabi sebut, bila ada bukti ini, maka hampirlah kamu dengan tanda-tanda yang disebut tanda hari kiamat. Semua dah berlaku. Subhanallah. Jadi sebab itu kita kata bahawa apa yang akan membantu kita untuk kita selamat di akhir zaman ini, melainkan kita perlu kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perlu kuat hubungan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikit kita nak kongsi bahawa satu orang lelaki tak maaf lah, suara mungkin serak sikit. Saya pi ke sana pun bercakap. Sebelum pi pun bercakap. Pi sana pun bercakap. Bercakap sampai tak ada suara. Akhir pergi ke ziarah ke Taif, sejuk sangat, suara pun tak ada. Bila tak ada, jumpalah jemaah-jemaah Malaysia, mereka kata ustazah kat sini pun bercakap juga. Kena bercakap juga. Nak jadi rezeki balik Malaysia, suara dah balik. Suara tak ada, dia tak ada sat saja. Dalam masa sehari jugalah di sana. Nak jadi kita punya program, suara dah balik, alhamdulillah. Jadi bila kita kata balik sini saja, lama tak buka handphone apa, tengok-tengok macam-macam. Macam-macam lah. Jadi satu perkara yang kita kata bahawa
kita para wanita perlu ada ilmu, dan kita perlu sebarkan ilmu kita untuk membantu para wanita kita. Tadi depa kata Ustazah nak kait dengan isu semasa ke tak? Tak, tapi ada sedikit geram. Tak, tapi ada sedikit geram. Tapi tu topik lain. Ala kulli hal, kita hari ini yang mana kita maksudkan tadi bahawa kita perlu kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana manusia boleh tinggalkan kita tetapi Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau orang kata sedih dengan sikap-sikap manusia yang berperlakuan menzalimi dan sebagainya, kita kata pada diri tidak perlu sedih, kerana Allah ingin hadirkan orang-orang yang baik untuk membantu kita jadi lebih baik. Sebab itu bila kita kata bahawa ujian hidup ini, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan, kata Nabi, siapa yang Allah nak bagi benda baik dalam hidup dia. Hadis yang sahih kitab Riyadhus Shalihin, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan, kata Nabi, siapa yang Allah nak bagi benda baik dalam hidup dia, maka yusib minhu, kata Nabi SAW, maka Allah akan bagi musibah terlebih dahulu, maka Allah akan bagi ujian terlebih dahulu. Maka ini satu kata-kata daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita pegang kuat sebagai orang wanita, khususnya kerana apa? Kita duduk di atas dunia ini memang medan ujian, dan tak kala ujian menyapa diri kita, kita kena renung hadis ini yang mana Nabi kata yusib minhu, ketika Allah nak bagi benda baik pada diri seseorang, Allah akan bagi yusib minhu, Allah akan bagi musibah, ujian terlebih dahulu. Sebab itu kita kata bahawa ujian itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok kisah-kisah yang soleh, betapa banyak orang-orang yang menjadi lebih baik, menjadi lebih lumayan hidupnya disebabkan ujian yang Allah timpakan terlebih dahulu dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Ini satu mukaddimah sedikit supaya kita ada ubat yang kita kena makan. Kerana kadang-kadang semua penyakit, tak semua perlu ubat yang kita nak beli di farmasi tu. Kan kita hari ni sakit sana sakit ni, makan Panadol, makan itu ini, tapi ada ubat yang kita kena juga hadam kuat-kuat, iaitu ubat daripada sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ubat mujarab untuk kekuatan dalaman kita. Maka kita sebutlah hadis yang Nabi sebut yang sahih tadi menjadi pegangan kepada kita supaya kita menjadi wanita yang kuat, insya-Allah. Baik, hari ini kita punya forum kita nak cerita pasal apa? Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia mahabbah? Mahabbah ini, mahabbah ni bahasa Arab. Ini tema program Tema program kita nak membantu untuk kita, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut kata betapa cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matas sa'ah, kata lelaki tadi, bila yang berlakunya kiamat ni? Yang orang duk sebut kiamat ni satu gempa yang penghabisan. Lalu lelaki tadi tanya soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matas sa'ah ya Rasulullah, bila yang akan berlakunya kiamat ni ya Rasulullah?
Maka bila dapat soalan macam tu, Nabi jawab balik. Apa kata Nabi? Ma'a'datalaha. Apa persiapan kamu? Ni yang duk sebut kiamat ni, yang duk tanya ni, ma'a'datalaha. Apa persiapan kamu ni? Maka lelaki tadi jawab, ma'a'datulaha min kathirin salah walau saumin walau sadaqah. Aku tak ada banyak persiapan, tak ada banyak buat amal yang sembahyang, tak banyak puasa, tak banyak sedekah pun tak banyak. Amalan ni tak banyak mana ya Rasulullah. Tapi lah kita disebut apa? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku sangat-sangat mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terus jawab bila dengar lelaki tadi sebut kata dia tak ada banyak amalan tapi dia betapa cinta pada Allah dan Rasulullah. Maka terus Nabi jawab, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih. Hadis yang sahih. Maka menjadi bukti cinta kita kepada Nabi kita ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita menjadi orang Islam hari ini pun tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa kena sebut macam ni? Sebab ini punya zaman-zaman yang boleh mengelirukan fikrah, pemahaman kita kepada akidah kita. Sampai tahap orang buat supaya kita berasa pandang lekeh dengan agama kita. Fahaman-fahaman liberal, fahaman-fahaman lain yang menyebabkan kita kadang-kadang kalau tak kuat akidah, kita akan berasa, betul juga. Jadi ketahuilah kita punya kecintaan kita kepada agama kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Jadi kalau kita dalam hati ada rasa rindu, ada rasa cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti kita akan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita duduk atas dunia ini, kita ni ada sekelumit rasa rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu itu hadir disebabkan kita cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bersama dengan Nabi kita. Bila kita bersama dengan Nabi kita di dunia lagi, Allah akan nampakkan betapa banyak rahmat, berkah yang Allah akan jaga kita sebab kita ada cinta pada Nabi kita. Jadi sebab itu tak rugi kita berusaha untuk rasa rindu dan cinta dan kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila orang pergi menunaikan umrah, orang masuk Madinah, masuk Raudah tu orang, Masya Allah. Macam mana orang boleh bergelut macam tu? Sebab apa? Sebab ada cinta pada Nabi. Ni sampai tak boleh nyawa. Sampai tak boleh nyawa. Sampai macam tu kita tengok, ya Allah, macam ni kan yang duk sebut Raudah ni, ya Allah. Orang bergelut, orang yang berlumba-lumba, orang yang ramai-ramai macam tu semata-mata nak masuk. Kerana apa? Kerana Raudah dalam masjid itu adanya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap masuk dalam tu kalau tak pandai jaga diri boleh mati. Ramai orang yang teramat sangat. Jadi orang melihat, subhanallah, kenapa orang boleh jadi macam tu? Kenapa orang boleh jadi sampai macam tu? Ni, di Madinah, semua orang berusaha nak masuk Raudah. Sebab tu bila orang pergi umrah tak dapat masuk Raudah, Allahu Akbar, rasa sedih yang teramat sangat. Rasa sedih teramat sangat. Masuk Madinah, kita nak ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang tak pi lagi umrah, niat azam 2023 untuk usaha pi.
Sebelum mati. Ada orang kata saya tak boleh pergi, tak ada. Jangan kata lagi tak ada kewangan tu. Usaha kata nak pergi. Sebab yang nak pergi itu dijemput oleh Allah. Ketika Allah nak jemput, tak ada duit pun boleh pergi. Jadi begitu kita tengok bahawa betapa ramai orang sampai macam tu. Sebab apa? Sebab mereka ada cinta pada Nabi SAW. Kenapa Madinah dan Makkah itu bumi yang penuh barakah, yang diangkat mulia di sisi Allah, disebut Haramain? Kenapa? Kerana asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut mustajab doa. Lidah kena jaga. Di Malaysia duk berani tipu orang, duk sana pun duk berani buat lebih kurang, Allah tunjuk cash. Kita nak pergi sana ni dalam keadaan ni, kita kena tinggal habis pangkat, segala rasa megah diri, semua kena tinggal. Pergi sana, kita ini hamba. Allah nak ajak kita ini hanya hamba. Jadi sebab itu kita tengok, subhanallah, orang macam ni sebab apa jadi mulia? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah kita hari ini pun menumpang rahmat dan berkah, segala nikmat pun bukan sebab kita, tapi sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, kita ini tumpang rahmat, berkah, nikmat semuanya sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi sebab itu kita perlu ada cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Dengan kita kena kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak kenal sirah Nabi, tak kala baca kepadanya tentang Nabi, dia sukar mengalirkan air mata. Tetapi orang yang kenal dengan kisah hidup Nabi, sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia berasa lain dan sayu. Sebab Nabi kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedih daripada kecil. Nabi kita ini diuji oleh Allah sedih daripada kecil lagi sampailah besar. Sebab itu orang yang kenal Nabi, dia ada peribadi yang kuat. Orang yang kenal Nabi, dia akan ada peribadi yang kuat. Begitu juga orang yang benar kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan ada peribadi yang menarik, iaitu akhlak yang karimah, yang baik. Maka sebab itu kita kata bahawa kita perlu usaha untuk ada cinta kepada Nabi dengan berusaha kenal tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kenal tentang kehidupan Nabi, bagaimana Nabi dibesarkan, bagaimana kehidupan Nabi, kan? Bila kita baca dan kita pergi melihat sendiri, ziarah, maka kita akan hadir, dia akan mai rasa subhanallah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita cinta pada Nabi menyebabkan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Allah mencintai kita, maka seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini akan turut mencintai kita. Itu dia hubung kait tu. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kita. Ketika kita dicintai oleh Allah, seluruh makhluk akan mencintai kita. Maka sebab itu kita kena kuat cinta kita kepada yang selayaknya. Baik. Jadi sempena 2023 hari ini, tahun baru kita masuk tahun baru. Maka sedikit dengan kuliah duha hari ini, saya bukan nak baca kitab. Kita kena tengok suasana. Selalunya saya mengajak di masjid, saya baca kitab. Jadi hari ini ceramah. Bila ceramah ni dia style lain pula. Jadi saya ringkaskan yang mana kita nak berusaha menjadi umat Nabi SAW
yang baik, yang mana kita ini nak buktikan diri kita benar-benar cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu ada azam ataupun kita perlu kukuhkan amalan yang terhebat di dalam diri kita. Yang mana saya nak ringkaskan, iaitu kita perlu ada amalan ini yang saya sebut iaitu 3S. Sebab kita ringkaskan supaya nak bagi mudah faham. Sempena 2023. Tahun baru, buku baru, kehidupan yang baru, senyuman yang baru. Sebab tidak ada terlambat bagi mereka yang nak kehidupan yang baik, dan begitulah tidak terlambat bagi mereka yang buat silap dan nak ubah diri menjadi lebih baik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang mensucikan diri, iaitu orang yang bertaubat membersihkan diri. Jadi kita nak buka buku baru sempena 2023, iaitu kita kena ada 3S dalam hidup kita, ataupun disebut 3S. Amalan yang hebat ini kalau kita ada dan kita pegang dan kita buat sungguh-sungguh, maka 3S ini akan mengubah kehidupan kita 100%. 3S ringkasan, iaitu S yang pertama yang kita kena buat, iaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat kita. S yang pertama ini kita perlu jaga baik hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan menjaga solat kita, yang kita boleh tulis suka solat. S yang pertama apa dia? Suka solat. Solat ni kalau kita sebut hari-hari kita buat. Hari-hari kita buat, dan kita pernah tanya atau tidak kepada diri kita, kenapa kita solat tapi kesilapan yang sama kita ulang buat? Kenapa kita solat tetapi jiwa kita tidak berasa tenang? Sedangkan solat ubat yang paling mujarab kepada semua permasalahan hidup. Maka sebab itu kita kena renung balik bagaimana solat kita yang sebenarnya. Dan sekiranya kalau kita mengaji lebih mendalam, maka kita takkan sibuk dengan perkara lain, melainkan kita fokus dan seronok bila tiba waktu solat, sebab kita tahu bahawa solat adalah ubat yang paling mujarab untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup. Sebab itu bila kita mengaji bab semayang kan, kita berasa Allahu Akbar. Makin mengaji makin berasa Allah, banyak benda silap, banyak benda tak kena, berasa sedap. Bila kita ubah dan kita perbetulkan cara semayang kita, dia mai semayang tu dengan keadaan semayang yang rasa yang rasa lazat, yang rasa sedap. Sebab itu kita kata bahawa pertama sekali kita nak ubah hidup kita ataupun kita nak azam jadi orang yang lebih baik, iaitu kena usaha bagi ada rasa suka solat. Suka solat. Yang mana kita bukan sekadar nak solat yang kita kata buat setiap tahun daripada kecil. Kita nak solat ialah solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita sendiri tahu bagaimana cara solat kita. Jadi balik nanti kita renung balik cara semayang kita betul ataupun tidak. Kalau tak betul, cari guru mengaji. Kalau tak betul, cari guru mengaji ataupun cari orang yang reti untuk tengok cara kita sembahyang. Hari ni berapa ramai kita malu untuk nak tanya orang pasal sembahyang. Bahkan malu untuk nak suruh orang yang alim, tolong tengok Ustaz, saya sembahyang betul ke tak? Yang duk sembahyang 30 tahun, 40 tahun ni betul ke tak? Maka hari ni 2023 kita sebagai orang perempuan, kita perlu azam yang kuat untuk kita kualitikan solat kita. Kerana solat adalah tiang agama. Kerana solat adalah amalan ibadah yang paling kuat untuk mengubah hidup kita dan peribadi kita. Dan solatlah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla.
maka disebut solat itu ialah ubat segala permasalahan hidup. Maka bila kita sebut pasal sembahyang ini, saya nak bawa main satu hadis yang berkaitan dengan sembahyang juga sebagai tambahan, yang mana Nabi tanya pada sahabat. Satu hari Nabi tanya pada sahabat, hal adullukum ma yamhullahu bihil khataya, kata Nabi, wa yarfa'u bihid darajat, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi tanya pada para sahabat, hal adullukum ma yamhullahu bihil khataya, kata Nabi, nak tak kamu tahu apa amalan yang boleh menghapuskan segala kesilapan kamu? Wa yarfa'u bihid darajat, kata Nabi, dan amalan ini bukan sekadar boleh hapuskan dosa, tetapi amalan ini boleh angkatkan martabat kamu. Betapa ramai orang yang hidupnya dihina dan tidak dimuliakan. Dan ketika dia ada amalan dalam diri dia, Allah ubah hidup dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan, kita kata perlunya ada amalan dalam diri kita. Jadi Nabi nak cerita ni, rahsia ni. Apa dia? Tanya sahabat. Nak dah tahu amalan yang bila kita buat, ia akan menghapus kesilapan kita. Wa yarfa'u bihi darajat, ia akan mengangkat martabat kita. Ketika Allah angkat martabat kita, sesiapa pun tidak boleh hina kita. Duduklah orang itu di mana pun, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita kata bahawa rahsia-rahsia orang-orang yang soleh, yang mereka ada amalan dalam hidup mereka. Sebab itu mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka tak takut. Duduklah di mana pun kerana mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat tanya, "Bala ya Rasulullah, sudah pasti apa dia amalan itu? Mestilah kami nak tahu. Bala ya Rasulullah, apa dia amalan itu?" Jadi Nabi sebut amalan itu ialah yang berkaitan dengan sembahyang. Yang pertama Nabi sebut isbaghul wudu'i 'alal makarih, kena ambil wuduk dengan sebaik mungkin. Maksudnya macam mana? Walau dalam keadaan masyaqqah, keadaan payah macam mana pun, kita usaha ambil ayat sembahyang dengan sempurna. Rupanya ini amalan rahsia yang Allah akan ampunkan dosa kita dan Allah akan muliakan kita, angkat martabat kita. Dan paling best, amalan ini juga menjadi perisai Allah akan jaga diri kita daripada tergelincir kepada maksiat dan dosa. Jadi pertama sekali, perelokkan, sempurnakan cara kita ambil wuduk. Yang kedua, wa kasratul khuta'i 'alal masajid, dengan kita berusaha pergi ke masjid. Jadi khusus pada orang lelaki, memang mereka digalakkan untuk pergi ke masjid. Jadi ini amalan boleh hapuskan dosa kita dan boleh angkat martabat kita untuk berusaha pergi ke masjid. Dan yang ketiga iaitu wantizarus solah ba'da solah. Amalan yang ketiga berkaitan dengan sembahyang juga. Dia menunggu solat selepas solat, menanti solat. Jadi bila masuk maghrib, dia tak terus bangun, tunggu masa yang ada, boleh baca wirid, boleh berzikir, boleh baca Al-Quran sementara nak tunggu Isyak. Inilah 3 amalan, kata Nabi, bila orang itu buat, ia akan menghapuskan dosa seseorang itu dan akan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, bukan sekadar itu, fadzalikumur ribat, kata Nabi, ini amalan akan menjadi perisai yang mana menjadi pagar pada dirinya daripada dia tergelincir daripada dosa dan maksiat. Andai saja dia tergelincir pun, Allah akan angkat dia, bangkitkan dia, jaga dia. Ini amalan yang paling power untuk Allah jaga kita. Siapa kita untuk nak tentukan nasib kita ke depan supaya kita sentiasa jadi baik? Siapa kita? Melainkan kita perlu harap Allah yang jaga kita.
Dan bagaimana cara Allah nak jaga kita? Dengan kita kena ada amalan dalam hidup, iaitu di antaranya 3 amalan tadi, yang mana kalau kita tengok 3 tadi semuanya berkaitan dengan solat. Jadi sebab itu kita sebut bahawa azam pertama kita ialah suka solat, perelokkan solat kita, dan kita tambah dengan buat 3 amalan tadi sebagai rahsia untuk Allah jaga diri kita. Dan 3 amalan tadi kalau kita renung, semuanya dibuat ketika orang menunaikan umrah. Ini semua orang buat. Kan? Orang pergi walaupun hujan, orang sanggup pergi semayang. Sanggup dalam hujan pergi semayang. Balik Malaysia jadi tak boleh pergi pula. Pergi sana dalam hujan pun jalan, cik. Jalan pergi. Kalau perlu kursi roda, pergi pakai kursi roda. Bahkan tak ada masuk lagi waktu. Subuh lewat lagi. Pukul 2 pagi, 3 pagi bangun dah. Maghrib masuk, kata lagi tak. Asar pun dah pergi dah. Betapa menanti solat. Maghrib takkan balik lah. Satgi duk pikir kalau balik satgi takut tak boleh masuk. Pakai semayang kat luar lah. Jadi tak balik. Jadi sebut semua amalan yang kita sebut tadi semuanya dibuat dengan baik ketika menunaikan umrah. Dan rupanya bila renung jumpa hadis, ini rahsia terbesar Allah jaga kita. Sebab itu bila duduk di sana kita berasa lain. Jiwa berasa lain. Dan begitulah amalan ini menjadi amalan rahsia untuk Allah jaga kita. Itu berkaitan dengan solat yang kita kata azam kita perlu usaha suka solat. Itu amalan yang azam pertama, iaitu solat. Yang kedua, azam yang kedua iaitu tadi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan solat, suka solat. Yang kedua ialah suka selawat. Kenapa saya sebutkan kepada selawat? Kerana selepas kita jaga baik hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak ubah hidup kita, kita nak Allah jaga kita, kita nak kehidupan yang lebih baik. Mau tak mau kita kena jaga hubungan baik kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut kita perlu berusaha kepada suka selawat. Sebab kita dalam hidup kita ini betapa banyak dalam doa kita nak pelbagai hajat. Pelbagai perkara yang kita idam dalam hidup ini, yang kalau kita doa balik, kita baca balik, berasa lain macam doa kita. Macam-macam tulis. Macam-macam kita keluar, ya Allah nak macam ni, ya Allah nak macam ni. Tapi kita renung bagaimana kita dengan selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam banyak dalil, Nabi SAW sebut dalam banyak hadis, ketika orang yang suka selawat, semua hajatnya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang yang suka selawat, yang dia jadikan selawat adalah satu makanan diri dia, vitamin dalam diri dia, maka segala hajatnya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tak pelik bila kita jumpa orang yang kita lihat subhanallah kehidupannya semuanya tersusun dan baik. Kalau kita renung balik, pasti orang-orang yang ada selawat yang banyak, yang lazimi diri dia setiap hari dengan selawat, maka kehidupannya lain daripada orang lain. Jadi kita kata bahawa azam kita ini sama-sama sempena kita punya kuliah pun memang awal tahun baru, maka kita perlu usaha kepada suka selawat dengan kita letak target kita setiap hari, pastikan kita ada selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mula-mula untuk orang yang baru kita boleh mulakan dengan 10 kali. Letak 10 kali pagi, 10 kali malam. Permulaan. Jangan buat mula-mula pergi letak 3,000 terus lah. Memang semangat ni, malam ni memang saya nak buat terus. Nak ubah terus hidup ni 3,000 selawat. Pakai esok tu tidak terus.
Jadi Nabi Islam ajak cara istiqamah, jangan buat terus banyak-banyak, melainkan kita perlahan-perlahan, yang penting berterusan. Jadi kita letak, yang pasti kita kena ada selawat setiap hari. Jadi tak percaya, cuba buat dulu. Jadi kita sama-sama azam, kena ada selawat dalam diri kita. Yang mana ada satu kisah, seorang lelaki ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak selawat yang aku perlu baca? Kata lelaki tadi kepada Nabi SAW. Lalu dia kata, baca 1/4. Elok ke? Ini mafhum hadis. Hadis yang sahih, tanya pada Rasulullah. Jadi apa nak jawab Nabi? Nabi kata kalau lebih lagi lebih elok. Lalu dia jawab, okey, lepas ni nak tambah 1/2. Maka Nabi jawab, kalau tambah lagi lebih elok, lebih lagi lebih baik. Maka lelaki tadi jawab, terus 2/3. Nak banyakkan lebih lagi selawat ni. Tu pun Nabi kata kalau lebih lagi lebih baik. Maka apa lelaki tadi jawab? Lelaki tadi jawab, kalau begitu aku akan jadi seluruh doaku, seluruh ucapanku dengan semuanya selawat belaka. Belaka ni apa dia? Belaka saya pun tak tahu translate apa. Subhanallah. Jadi nak habaq kata apa? Maka dia kata tadi, kalau macam tu, maka aku akan jadikan seluruh doaku iaitu dengan berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi? Bila lelaki tadi kata dia nak berbanyakkan selawat, dengan menjadikan selawat adalah ucapan yang paling banyak yang dia akan zikirkan, kata Nabi, iza tukfa hammaka wa yukaffaru laka zambaka, kata Nabi SAW. Maka kata Nabi, kalau begitu Allah akan hilangkan kedukaanmu. Ni berkat selawat ni, Allah akan hilangkan kedukaanmu, duka cita dalam hidupmu. Allah akan hapuskan air mata kesedihan kita, kekecewaan kita, ketekanan kita. Ni berkat selawat. Dan juga Allah akan apa dia? Wa yukaffaru laka zambaka, Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Hadis yang sahih. Ini rupanya resepi selawat yang power, yang mengubah hidup seseorang itu bila dia istiqamah. Yang mana bila buat selawat dalam dirinya, dia ada selawat dalam dirinya, dia ada amalan selawat yang dia tak pernah tinggal setiap hari, maka selawat yang dia baca itu menjadi ubat yang paling mujarab. Allah akan hapuskan segala perasaan duka cita yang ada dalam diri orang itu. Maka sebab itu orang yang banyak selawat, yang dia ada amalan selawat ini, hidupnya tenang. Orang yang ada selawat ini hidupnya bahagia. Bahagia bukan bermakna dia tak ada masalah, dia juga ada masalah, tapi Allah yang campakkan bahagia, tenang dalam dirinya. Tenang ni jangan buat-buat main tuan-tuan. Ramai mana orang nak cari tenang ni. Tenang ni kalau ada jual memang ramai orang nak beli. Punyalah payah nak dapat tenang. Sampai sanggup pergi negara sana, negara sini, negara tak jumpa juga. Betapa mahal. Sebab itu disebut kemuncak nikmat, keinginan manusia di atas dunia ini ialah ketika mana kita nak dapatkan ketenangan. Kemuncak keinginan semua manusia yang kita harap atas dunia ni satu, nikmat yang terbesar, iaitu kita nak tenang. Kita cuma nak tenang. Yang duk gagah pergi kerja siang malam, pagi petang, letih pun tak apa, semuanya sebab apa? Kita nak tenang. Bila ada barang cukup semua, tenang. Tukar kerja siang malam. Begitu juga kita sanggup buat apa saja. Sebab apa? Kita nak tenang. Tapi ramai mana di atas dunia ni orang tak dapat ketenangan ini, ketenangan jiwa ini. Dan Nabi jamin orang yang ada amalan selawat dalam dirinya, maka dia akan diberi ketenangan diri itu, iaitu Nabi sebut iza tukfa hammaka. Allah lah yang akan memadamkan, Allah yang akan menghilangkan daripada dia kedukaan, rasa sedih, gelisah, kecewa, serabut. Ni berkat selawat.
Kita cuba buat lepas ni. Allahu Akbar. Saya pernah jumpa seorang insan yang saya kira, ya Allah, tenang sungguh. Kita serabut, kita jumpa dia, kita tenang. Kita serabut, kita jumpa dia saja pun kita tenang. Sampai balik kita fikir, ya Allah, macam mana dia boleh? Dengan keadaan zaman sekarang, barang yang mahal, dengan masa macam-macam lah kalau kita hitung ni. Tapi dia boleh menghabiskan banyak masanya dengan pergi mengaji. Duduk di kampung saja. Kerja menoreh getah. Menoreh getah saja. Tapi masanya ada banyak untuk boleh dia pergi mengaji. Khatam kitab ni banyak dengan Tok Guru. Tak sembang dengan dia lagi, masuk rumah saja sejuk. Pernah tak kita pergi rumah orang yang kita berasa sedap nak duduk? Dan kita pernah tak kita pergi rumah orang yang kita jadi berasa tak selesa nak duduk lama? Begitu juga, pernah tak kita jumpa orang yang kita jumpa dia sembang pun kita berasa sejuk hati? Semua ini tak lain dan tak bukan kerana orang itu ada amalan dalam dirinya. Maka saya jumpa seorang insan ini, Allahu Akbar, berasa kalau serabut kena jumpa dia. Sebab tenang. Dengan kehidupan yang sederhana pun dia boleh tenang. Kalau kita kata, ya Allah, aku ini tak ada masa ni, ya Allah. Masa sama. Masa sama dia boleh juga pergi buat kerja dan juga boleh pergi mengaji lagi. Bukan sekadar itu, boleh ajak orang baca Quran pula. Bukan sekadar itu, kerja menoreh saja, duk pergi umrah. Bukan sekali. Rezeki mai daripada mana? Kadang kita benda macam ni, kita kena cari orang macam ni. Sebab itu, bila kita rasa serabut dalam hidup, cari masa turun padang ziarah orang yang soleh. Maka ia membantu untuk kita ketemu jawapan-jawapan yang kita cari. Maka di situ kita akan dapat nikmat syukur. Kita akan dapat nikmat pelbagai yang kita akan belajar dengan hanya kita ziarah orang. Maka kita kata bahawa berkat selawat adalah ubat yang paling mujarab untuk dapat ketenangan, iaitu Nabi jamin Allah akan hapuskan kedukaan, kekecewaan, serabut. Dan Allah juga akan ampunkan dosa seseorang itu. Sebab itu orang yang ada amalan selawat dalam dirinya, insya-Allah confirm kehidupannya akan menjadi baik dan lebih baik. Sebab itu orang sanggup sampai sanggup buat jadual. Setiap hari mesti dia selawat banyak ni. Mula-mula 10, lepas tu makin kuat, dia letak terus target setiap hari 100 kali selawat. Setiap hari tak miss, tak pernah tinggal, 100 kali. Buat cukup 40 hari, insya-Allah dia akan nampak hasil. Tapi kita bukan nak hasil tu, kita cuma buat dengan kita niat, ya Allah, buat ini niat nak syifa, jadi ubat. Niat ni seperti mana kita percaya dengan sabdaan Nabi SAW. Ini amalan kedua yang kita nak kata bahawa kena ada azam, iaitu selain kepada suka solat, hubungan dengan Allah, dan kedua kepada suka selawat untuk jaga hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak sebut pasal selawat ni banyaklah. Banyak yang mana kalau kita jumpa sendiri yang orang ada amalan selawat ni pun kita akan terduduk. Kita akan termenung. Rupanya macam ni kehidupannya sampai elok macam ni, rupanya dia ada amalan ni. Sebab itu bila kita jumpa orang soleh, apa Nabi ajak? Kita tanya, minta nasihat daripada dia. Bukan ambil gambar tu dulu, gambar tu lain cerita. Yang paling utama kita minta apa? Kalau jumpa orang soleh, minta doa dia. Kedua, minta apa? Minta nasihat. Bila dapat nasihat ni, kadang ada orang cerita rahsia dia. Minta nasihat sikit Tok Guru, minta nasihat sikit Ustazah, contoh. Jadi dia akan cerita. Jadi sebab itu kita kata bahawa kita hidup di atas dunia ini bukan sekadar amalan kita yang kita duk buat hari-hari, melainkan kita kena cari tambah amalan-amalan baru yang mungkin orang lain dah buat dan jumpa
hasilnya, dan kita yang tak buat lagi, kita boleh usaha buat seperti mana selawat ini, yang mana orang yang buat dia akan rasai kemanisan selawat itu. Itu yang kedua, suka selawat. Yang ketiga, azam kita. Saya buat 3S saja. 3S saja supaya kita senang ingat. Tak sebut sampai 5 lah. 5, 10 lagi takut tak buat semua. 3 cukup untuk saya dan kita semua para wanita untuk azam sungguh-sungguh. 2023 tahun yang semakin mencabar. Yang mana kita duduk di zaman yang keadaan yang sangat risau. Maka kita perlukan amalan yang lebih kuat, yang mana mungkin kita dah azam sebelum ni, mungkin tak jadi ataupun tak lebih kualiti, kita azam balik supaya niat kita azam pun Allah terima sebagai ibadah. Jadi yang kedua, suka selawat. Yang ketiga, ini amalan yang padu, yang paling power juga, yang kalau orang tak buat dia akan menyesal, dan kalau dia mati dialah orang yang paling menyesal. Kan saya kata Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut. Orang mati yang paling menyesal sebab dia tak buat amalan yang nombor 3 ni. Ramai mana orang yang dah mati bila minta dia nak bangkit balik sebab dia nak buat amalan yang nombor 3 ni. Apa dia yang nombor 3 ini? S yang nombor 3 ini ialah suka sedekah. Suka sedekah. Jadi kita dah sebut S pertama, suka solat, suka selawat. Ketiga, suka sedekah. Subhanallah, suka sedekah ini bila kita hurai, dia boleh buat ceramah khas. Sebab sedekah ini satu ibadah yang Allah akan balas segera di atas dunia lagi. Allah akan balas segera di atas dunia lagi. Satu ibadah. Dan maksiat yang Allah balas segera di atas dunia ialah menderhakai ibu dan ayah. Ini konsep dia. Ibadah yang Allah akan balas segera, Allah akan tunjuk hasil segera di atas dunia lagi, iaitu ibadah bersedekah. Manakala maksiat yang Allah akan balas segera di atas dunia ni lagi, iaitu menderhakai ibu dan ayah. Jadi sebab itu rugi orang yang tak ada semangat untuk ada azam nak suka kepada sedekah. Jadi sikit dengan masa yang ringkas, saya nak cuba sentuh berkaitan dengan sedekah ini, kerana sedekah ini adalah ubat kepada semua penyakit. Sedekah. Sebab apa kena sebut juga? Sebab ada orang dia ada sikap kedekut. Sikap kedekut yang menyebabnya dia terbatas dengan pelbagai kelebihan. Dia tanya pada Allah, ya Allah, kenapa ni rezeki tak cukup? Kenapa hidup serabut? Kenapa jadi perangai, jadi nak marah? Semua ni kalau renung balik, semua ini ada kaitan dengan sedekah. Sebab itu bila kita dalami sedekah, kita akan jumpa semua jawapan. Sebab itu kita sebut azam yang ketiga supaya kita ada, iaitu kita perlu usaha bagi ada suka sedekah. Sedekah ni apa dia? Sedekah ini iaitu kita memberi sesuatu yang baik kepada orang lain. Yang mana kata Nabi SAW, hadisul kursi, apa kata Allah? Allah menyuruh Nabi dalam sebuah hadis, Allah sebut apa? Anfiq. Allah sebut suruh infaklah. Maka Allah lah yang akan infak, akan balas kepada kamu. Sebab itu orang yang bersedekah, dia tidak akan rugi selama-lamanya. Hartanya tidak akan berkurang. Zahir nampak berkurang, hakikatnya takkan berkurang. Jadi orang yang pernah merasai kemanisan sedekah, dia akan yakin. Subhanallah. Sebab itu kita kata bahawa rugi orang yang duduk di atas dunia ini, dia tak suka kepada sikap bersedekah. Kerana apa? Kerana sedekah ini banyak kelebihan. Di antaranya sedekah, kata Nabi SAW, sedekah ini ia bunyi apa tu? Takut juga saya. Masya Allah.
Kerana sedekah ini, kata Nabi SAW, sedekah ini ia akan tudfa'u ghadibar rabb, kata Nabi. Ia akan memadam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan sedekah ini ia akan memadam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar itu, tudfi'un nar, maka sedekah ini ia akan menghapuskan dosa kita seumpama air memadamkan api. Jadi kita kata bahawa sedekah ubat mujarab, rahsia untuk Allah hapuskan dosa kita. Dan juga sedekah yang kedua, kelebihannya Allah akan menyayangi seseorang itu. Sebab itu orang yang suka bersedekah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak sebut sedekah ini mungkin masa yang ringkas tak mungkin kita nak hurai secara mendalam, tetapi sedekah yang kita boleh faham, sedekah inilah ubat yang paling mujarab kepada segala kesulitan dan kesakitan. Ubat paling mujarab kepada kesakitan dan kesulitan. Kesakitan dan kesulitan. Jadi kita tengok, selain sedekah ini yang kita sebut tadi, ia akan menghapuskan dosa kita dan memadamkan kemurkaan Allah. Maksudnya apa? Allah kan sayang orang yang suka bersedekah. Allah kan sayang. Jadi satu hari yang kita nak sebut juga, sedekah juga akan menyembuhkan segala penyakit. Satu hari kisah yang mana seorang lelaki tanya kepada Abdullah ibn Mubarak. Dia diuji dengan sakit yang lama, disebut 7 tahun sakit yang tak boleh sembuh. Maka bertemulah dengan Abdullah ibn Mubarak. Lalu ditanya kepada Abdullah ibn Mubarak, apa cara nak bagi sembuh balik ni sakit yang dah lama sangat, semua orang kata tak boleh sembuh. Apa dia caranya? Abdullah ibn Mubarak sebut kepada lelaki tadi, kamu pergi satu kampung dan gali telaga yang mana orang boleh minum air daripada hasil yang dia buat tadi. Maksudnya apa? Sedekah. Maka selepas yang dia buat perkara yang disebut tadi, maka selepas itu sakitnya dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita kata bahawa sedekah adalah ubat kepada penyelesaian segala kesulitan dan kesakitan. Sebab itu ada orang ubatnya boleh disembuh dengan makan pil dan sebagainya, dan ada orang ubatnya hanya boleh disembuhkan dengan sedekah. Sebab apa? Sebab mungkin dalam dirinya ada sikap bakhil, kedekut yang teramat sangat, yang mana Allah nak ajak supaya rajin bersedekah. Maka kita kata bahawa sedekah ini bila orang merasai dan orang yang pernah buat, dia akan yakin. Tapi bagi orang yang baru nak buat, maka dia perlukan ilmu. Maksudnya kita kena mengaji supaya kita nampak kelebihan apa, baru kita mai jadi semangat. Yang kita tak buat bukan tak mau buat, kadang-kadang kita tak tahu kelebihan apa. Bila tak tahu kelebihan ini yang buatkan kita jadi tak berapa yakin dengan amalan sedekah, walaupun orang duk sebut dah daripada dulu, tapi kita tak nampak. Maka sebab itu kita kena cari. Maka balik lagi, carilah di YouTube ke, di buku ke, di mana ke, cari usaha mengaji kelebihan sedekah, supaya azam kita yang ketiga ini, iaitu suka sedekah, kita buat sungguh-sungguh, kerana sedekah ini akan mengubah hidup kita. Yang mana kita sebut tadi, sedekah ini akan menyelesaikan kesulitan kita dan kesakitan yang kita hadapi. Subhanallah. Maka sikit juga saya nak sebut, bukan sekadar itu, sedekah ini juga ialah, kata Nabi SAW, ia akan melembutkan hati seseorang. Apa dia? Maksudnya, kata Nabi,
Sesiapa yang ada keras hati. Sesiapa yang keras hati, kan, ada orang lelaki tanya pada Rasulullah, dia qaswah, keras hati. Kalau bahasa kita nak terjemah ni apa dia? Hati keras. Ketegak pun boleh, hati keras pun boleh. Apa lagi? Kerah ni dia lebih dekat dengan marah. Kerah dekat dengan suka marah. Pernah tak kita nak cari ubat macam mana nak bagi hilang penyakit suka marah? Pernah tak kita terfikir apa dia cara ni nak bagi lega ni, nak bagi elok ni perangai yang suka marah ni? Orang yang suka marah pun dia pun tak mau marah, tapi tak jumpa ubat. Ni suka marah. Apa lagi yang lebih dahsyat? Bahasa Kedah sebut pongoi. Bahasa Melayu elok sikit sebut baran. Orang tanya macam mana nak bagi sembuh, bagi elok, bagi berubah. Rupa-rupanya kata Nabi SAW, ubat orang yang suka marah, suka baran, keras hati ni tak lain dan tak bukan, kata Nabi, perlu bersedekah. Apa kata Nabi dalam hadis tersebut? Iaitu wa yut'imu, miskin, bagi orang miskin makan. Ini rahsianya. Sebab itu isteri-isteri yang ada suami yang kedekut, bila kedekut tu kita dengan mimik muka dan penghayatan, kita pun tak tahan sangat. Jangan angkat tangan. Kok suami duduk belakang ni, jangan angkat tangan. Saya tak suruh angkat. Nak cerita kata apa? Kita duk cari ubat macam mana nak buat. Sampaikan tahan, kata sabar je lah. Jadi kita nak cari, tapi kita kena renung apa yang Nabi ajak, supaya, kerana apa yang Nabi sebut semuanya benar belaka dan mujarab dengan keyakinan kita kepada sabdaan Nabi SAW. Maka rupanya ubat kepada baran, suka marah, keras hati ini, kata Nabi, kena bagi orang miskin makan. Maksudnya apa? Sedekah. Tak percaya? Tengok. Orang yang terlalu kedekut dengan orang yang susah, kebiasaannya dia ada masalah baran. Betul ke tak? Orang yang kebiasaannya, orang yang terlalu kedekut dengan orang susah. Orang tanya kedekut macam mana? Ada orang tak faham juga, kedekut macam mana? Sebagai contoh, bila kita makan, nak tunggu dia bangkit banyak, memang tak dah. Orang takkan tengok dia sebab orang tahu dia takkan bangkit. Ni kalau cerita lain. Tapi nak cerita kata ubat ada, rupanya ada dalam Islam. Kebiasaan orang yang kedekut dengan orang yang susah, dia ada masalah keras hati, iaitu suka marah dan baran. Maka ubatnya, kata Nabi, wa yut'imul miskin, kena bagi orang miskin makan. Maka apa nak buat? Jumpa orang yang macam ni, kita pelan-pelan tarbiyah supaya dia paksa diri dia bagi orang susah makan. Macam mana nak buat bagi orang susah makan? Iaitu kita kata kena sedekah. Sedekah ini akan ubah dirinya. Selagi dia tak buang penyakit kedekut yang ada dalam dirinya, sampai mati dia akan berhadapan dengan penyakit baran dan suka marah ini. Allahu Akbar. Bila kita mengaji, kita nampak subhanallah, subhanallah. Orang yang marah macam mana pun, baran macam mana pun, bila mana dia usaha jadi orang yang suka sedekah, pribadinya akan berubah. Pribadinya akan berubah. Masya Allah, subhanallah. Jadi kita boleh tarbiyah diri kita. Mungkin ada penyakit sedemikian, paksa diri bersedekah kepada orang yang susah. Cari orang susah. Cari adik-beradik kita siapa susah. Minggu ni, bulan ni bagi gula. Bersedekah juga tu. Beli gula, minggu ni nak hantar kat pakcik ni gula.
Bulan depan pula cari orang susah nak bagi apa? Beli berah, bagi di dekat Pak Su contoh. Bulan depan pula bagi apa? Beli telur sepapan ni. Ini cara sedekah kepada orang susah. Bukan kita nak tolong orang susah tadi sangat. Niat kita nak tolong, tapi hakikatnya kita minta Allah tolong kita. Dan orang yang suka sedekah ini, Allah akan lembutkan peribadinya. InsyaAllah akan lembut. Akan disembuhkan penyakit baran, marah dan kedekut tadi. Sebab penyakit kedekut ini akan menyebabkan macam-macam masalah yang Allah akan timpakan pada seseorang itu. Ada orang kata, ya Allah, kenapa ni gaji banyak sangat tapi tak cukup. Dia gaji 8,000, orang tengok dia serabut lagi. Yang kawan ni gaji hanya 800. Cek mai, cek fikir pasal apa? Gaji banyak tapi tak pernah dalam dirinya untuk beri kepada ibunya. Tak pernah. Tak pernah dalam dirinya untuk beri sagu hati kepada isterinya. Tak pernah. Ada orang tanya, saya bukan tak bagi, tak cukup. Kenapa tak cukup? Kerana meletakkan isteri itu di belakang. Di terakhir, sebab itu tak cukup. Subhanallah. Bagi bukan suruh bagi 3,000. Bagi ini tanda kita nak tanda ingat. Bagi orang yang susah, bagi dekat mak RM10. Orang yang bersedia, orang yang ada sikap pemurah ini memang ada peribadi yang lain yang Allah akan ubah. Allah akan murahkan rezekinya. Makanya dia letak target. Apa yang kita kena buat? Bagi kepada mak ayah kita walaupun hanya RM10. Kita tengok adik-beradik ataupun sesiapa yang memang murah kepada mak ayah ya, rezekinya memang murah. Memang murah, confirm. Orang yang tak pernah bagi kepada mak ayah, kebiasaannya sempit hidupnya. Jadi kita tak mau. Jadi kita nak belajar apa yang Islam suruh dan kita nak cari penyelesaian. Rupanya sedekah jalan-jalan keluarnya untuk Allah murahkan rezeki kita. Jadi ketika kita kata sempit hidup kita ini, kita cari peluang untuk sedekah. Cari orang susah bagi. Bagaimana kita sebut tadi, kita biasakan bagi kepada mak ayah kita walaupun hanya RM10. Kadang ada orang kata, buat apa nak bagi kat mak ayah kaya dah. Betul tak? Kita bukan kira kaya, kita nak latih diri kita itu menjadi orang yang pemurah. Walaupun bagi hanya RM5, tapi kita pecah-pecah. Bagi RM10, bagi ke mak. Mak kata tak yalah, hang lagi nak guna, tak apa mak ni duit memang cek pecah siap-siap. Habuan mak nak pergi masjid, boh tabung, senang. Betul tak? Mak kita kadang nak pergi masjid bukan tak ada duit pecah tak ada. Kadang nak tukar pun susah, jadi anak-anak cakna benda ni. Bagi duit pecah siap-siap kat mak, RM5, RM1, bagi habuan. Setiap bulan mesti bagi kepada mak. InsyaAllah sedekah ini, pemurah ini, Allah akan gandakan rezekinya. Begitu juga dengan pasangan. Para suami yang nak dimurahkan rezeki, maka dia akan letakkan target setiap bulan, hulurkan kepada isteri. Wa imma RM10. Ini rahsia. Ini rahsia. Yang mana orang yang bersedekah ni Allah akan bagi. Dan kita sebut tadi, kita kena letak azan yang nombor 3, iaitu suka sedekah, kerana sedekah ini akan menyelesaikan kesulitan hidup dan menyembuhkan kesakitan yang Allah akan uji kepada kita. Yang mana orang sakit, Allah akan sembuhkan. Jadi itulah rahsia sedekah yang mana orang buat, Allah akan ganti yang lebih baik. Sebab itu kita kata bahawa orang yang ada penyakit baran tadi, keras hati tadi, maka dia perlu paksa diri dengan cara orang miskin bersedekah. Itu cara Allah akan bantu dirinya berubah menjadi orang yang lebih baik dan berakhlak baik, dan pelan-pelan Allah akan buang penyakit baran tadi. Subhanallah. Itu sekadar sedikit 3S yang kita sebut, iaitu azam kita. Mudah-mudahan kita sama-sama boleh buat. S yang pertama, suka solat. Yang kedua, suka kepada
hubungan dengan Nabi, selawat, dan ketiga suka sedekah. Jadi sekadar itu saja 3S yang saya ringkaskan, yang mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk kita sama-sama buat. Kita buat niat kita yakin dengan sabdaan Nabi SAW. Ketika kita yakin, inilah sebenarnya kunci terbesar Allah memakbulkan segala keinginan kita. Ada orang pergi berubat tapi dia tak yakin, memang tak jadi. Jadi bila kita letak last kali kunci untuk nak buat semua benda ini, dengan kita yakin kepada sabdaan Nabi SAW, maka kita akan temui hasilnya. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan 2023 ini Allah rezekikan kita menjadi orang yang lebih baik, dan Allah hadiahkan kita dengan pengakhiran yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kami dengan kehidupan yang baik, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan bertemu dengan orang-orang yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada musibah dan kemaksiatan dan perkara yang tidak diingini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saya mohon maaf salah silap, terkasar bahasa. Dan saya ucap terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairan kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.